Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Ibn Abbas radhiyallahu anhu yaqul: "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas." Qala Ibn Abbas: "Syai'un uriyahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil yaqazah. Ra'ahu bi'ainihi hina usriya bihi ila Baitul Maqdis." Atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, firman Allah, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas." Dan tidaklah pemandangan yang telah kami perlihatkan kepadamu, wahai Muhammad, melainkan ia menjadi fitnah kepada manusia. Kata Ibnu Abbas, "Syai'un uriyahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil yaqazah." Pemandangan itu adalah sesuatu yang dinampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yaqazah, dalam keadaan Nabi jaga, bukan mimpi. Ra'ahu bi'ainihi hina usriya bihi ila Baitul Maqdis. Pemandangan ketika Isra dan Mi'raj itu ialah satu pemandangan yang Nabi lihat dengan mata kepala, yakni ketika diisrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Baitul Maqdis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saja saya pilih muqaddimah dengan membaca himpunan hadis yang berkaitan tentang Isra dan Mi'raj. Satu peristiwa yang luar biasa yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat duka cita. Allah Subhanahu wa taala takdirkan Isra dan Mi'raj ini kerana nak hiburkan Nabi. Nabi baru sahaja kehilangan orang yang dikasihi, maka Allah takdirkan Isra dan Mi'raj nak hiburkan hati Nabi. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu an, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lamma kana lailatu usriya bi wa asbahtu bi Makkah, fazi'tu bi amri wa araftu anna an-nasa mukazzibiyya, faqa'ada mu'tazilan hazinan." Ila akhir hadis.
Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, lamma kana lailatu usriya bi, pada malam aku diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asbahtu bi Makkah, pagi-pagi aku sudah ada di Makkah. Dan daripada Makkah ke Baitul Maqdis, naik sampai ke langit ketujuh, balik semula sebelum subuh sudah ada di Makkah. Fazi'tu bi amri, Nabi kata aku rasa cukup tak syok, aku rasa cukup tertekan dengan peristiwa ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala nak hiburkan hati Nabi, tiba-tiba selepas peristiwa itu Nabi kata fazi'tu bi amri, aku rasa tension dengan benda ni. Aku rasa cukup tak seronok dengan benda ni. Wa araftu anna an-nasa mukazzibiyah, Nabi kata aku tahu garanti orang akan mendustakan cerita ini. Mana mungkin Nabi nak pergi cerita dekat orang kata semalam lepas Aisyah bertolak daripada Makkah ke Baitul Maqdis, lepas tu naik pergi ke langit, patah balik sampai semula di Makkah, sebelum subuh dah ada di situ. Siapa nak percaya? Mengenangkan benda ni, orang tak akan percaya. Maka Nabi SAW sangat duka cita. Nabi kata aku tahu, aku pasti bahawa manusia ni mukazzibiyah, mereka akan dustakan aku kalau aku cerita benda ni. Faqa'ada mu'tazilan hazinan, maka Nabi duduk dalam keadaan menyendiri. Mu'tazilan, kita kata uzlah, duduk seorang-seorang. Sekembalinya Nabi daripada Isra dan Mi'raj, Nabi sampai di Mekah, Nabi duduk seorang-seorang. Duk fikir nak habaq ke orang lagu mana benda ni. Hazinan, duduk dalam keadaan sangat duka cita, duk fikir tak habis, duk fikir tak lepas. Demikianlah seterusnya hadis tu cerita. Orang yang mula-mula mai jumpa Nabi SAW ialah Abu Jahal. Dia tanya Nabi, wahai Muhammad, ada cerita baru ke? Nabi kata ada. Dia kata cerita apa? Nabi kata cerita semalam Allah bawa aku dalam satu perjalanan jauh daripada Makkah ke Baitul Maqdis, naik sampai ke langit. Abu Jahal dengar, dia petik jari. Oh, dia kata cantik. Ini satu benda yang pasti aku akan manfaatkan benda ni untuk TKO kan Nabi. Ini bacaan politik jahat Abu Jahal. Punya susah dia nak Nabi bagi jatuh, punya susah dia nak tumpaskan dakwah Nabi. Tiba-tiba pagi ni Nabi buat mai satu cerita yang pada pandangan dia cukup merepek. Dia kata ni satu idea yang cukup baik, dia akan gunakan cerita Nabi ni untuk penjatuh Nabi sendiri. Dihimpunnya seluruh penduduk Mekah di depan Nabi dan di depan dia, dan dia kata dekat Nabi, Muhammad, cerita dekat mereka apa yang hang lalui semalam. Nabi cerita. Dalam kalangan orang yang ada di depan Nabi SAW itu, ada orang yang pernah pergi ke Masjidil Aqsa, pernah sampai ke Baitul Maqdis. Maka mereka bagi peluang kepada Nabi SAW. Kata mereka, wahal tastati' an tan'ata lana al-masjid, wahai Muhammad, boleh tak ceritakan dekat kami, sifatkan kepada Nabi yang kata Masjidil Aqsa tu macam mana? Pasal kami dah pergi dah, kami dah tengok dah, kami dah keseluruhan Masjidil Aqsa tu kami dah tahu macam mana. Cerita mai dekat kami. Kalau sungguh hang dibawa dalam satu perjalanan ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, cerita mai.
Kata hadis tu, wa fil qaum man qad safara ila zalikal balad. Sudah ada di kalangan ada tu yang sampai dah ke Baitul Maqdis. Maka dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, Masjidil Aqsa tu macam ni, keadaan dia begini, tiang dia begini, pintu dia begini dan sebagainya, sampailah kepada benda yang detail-detail, benda yang kecil-kecil. Orang tanya Nabi jawab, orang tanya Nabi jawab sampai satu tahap. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta iltabasa alayya ba'dun na'ti. Sampailah kepada satu tahap aku jadi kelabu, aku jadi samak-samak tentang Masjidil Aqsa ini. Bila orang duk tanya benda tu secara general, secara umum, Nabi boleh habaq, tapi pi ke detail. Bila pi sampai ke detail, bukan kata Nabi, kita pun tak boleh jawab. Jangan tanya orang Padang Besar yang duk mai sini sebulan sekali, Masjid Al-Muttaqin Bandar Baru Darul Aman ini ada berapa anak tangga. Jangan tanya orang daripada Padang Besar, tanya orang hak duk tepi masjid ni anak tangga berapa, dia pun tak boleh habaq. Bila soalan pi sampai ke detail, jadi susah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faji'a bil masjid wa ana anzur. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada aku rupa masjid itu. Allah Subhanahu wa taala dia tak akan lepas Nabi duk terkapit dengan soalan orang ini. Dibantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinampakkan kepada Nabi rupa Masjidil Aqsa itu. Nabi kata, wa ana anzur, aku seolah-olah dapat melihat, dapat tengok masjid tu terang duk ada depan aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku terus menceritakan satu persatu tentang Masjidil Aqsa itu. Qala, kata Ibnu Abbas rawi hadis ini, dia kata faqala al-qaum, orang hak duk dengar ni, orang yang dengar yang pernah sampai ke Masjidil Aqsa ini, bila depa tanya Nabi jawab, bila depa detailkan soalan, depa perhalusi soalan Nabi jawab dan sebagainya, kata depa fa wallahi laqad asabah, depa kata demi Allah apa hak Nabi habaq tepat sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Quran kata wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Abu Jahal ada planning dia, ada perancangan dia, ada strategi dia untuk nak sungkokkan Nabi di depan orang. Wa makarallah, tapi Allah ada perancangan dia. Wallahu khairul makirin, perancangan Allah yang terbaik. Allah bagi Nabi nampak dan Nabi cerita, dan akhirnya orang yang dengar mengaku cerita Nabi itu laqad asabah, tepat sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu asas kepada Isra dan Mi'raj. Saya cabut satu dua hadis, sikit-sikit sentuh tentang isi kandungan Isra dan Mi'raj. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bil buraq lailata usriya bih muljaman musrajan fastas'aba alaihi faqala lahu Jibril abi Muhammadin taf'alu hadha fama rakibaka ahadun akramu 'ala Allah minhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam farfadda araqan atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa mai ke depan Nabi menatang yang dipanggil burak. Tuan, apa dia al-burak ini? Burak daripada perkataan barqun, kilat. Barq, kilat. Burak, nama dia tu ambil sempena pergerakan dia selaju kilat.
Dibawa mai kepada Nabi satu menatang seakan-akan kuda, seakan-akan bagal, seakan-akan kaldai, himar. Mai di depan Nabi SAW pada malam Lailata Usriya bih, pada malam diisra'kan Nabi SAW. Burak itu mai, kata dalam hadis ni, muljaman musrajan, dalam keadaan apa nak panggil, muljaman ni tu tali kekang pasang di mulut tu, macam kuda dia bubuh tali di mulut tu, dia panggil muljaman. Maknanya Burak dibawa mai ke depan Nabi SAW dalam keadaan siap dengan tali kekang untuk Nabi naik pegang, dan juga siap dengan musrajan, berpelana lengkap. Burak dibawa mai untuk Nabi naik ini dalam keadaan ready untuk dinaiki, dengan tali kekang dia, dengan pelana untuk duduk, semua komplit. Kata dia, fastas'aba alaihi, tiba-tiba Burak ini menyusahkan Nabi nak naik dia. Burak ini buat liak sampai Nabi nak naik susah. Itu maksud dia. Faqala lahu Jibril alaihi salam, yang ditugaskan untuk menjadi escort Nabi di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, Jibril kata kepada Burak yang duk buat liak tak mau bagi Nabi naik ni. Jibril kata dekat Burak ni, Abi Muhammadin taf'alu haza, adakah dengan Muhammad kamu nak buat kelaku macam ni? Jibril marah Burak. Jibril kata dekat Burak ni, adakah Muhammad manusia istimewa ni kamu nak buat kelaku, kamu nak buat perangai, kamu nak bagi dia susah nak naik kamu? Adakah dengan Muhammad kamu nak buat macam ni? Kata dekat Burak ni. Fama rakibaka ahadun akramu 'ala Allahi minhu. Jibril kata, padahal tak ada orang yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menunggang engkau melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata kalau dengan Nabi Muhammad hang nak buat liak macam ni, hang silap. Pasal apa? Tidak akan ada satu makhluk Allah lain daripada Nabi Muhammad yang sangat mulia ini yang akan naik atas belakangan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, farfadda araqan, mengalir peluh Burak itu. Bila dia kena jerkah dengan Jibril macam tu, berpeluh Burak ini, maka dia pun terus tertib untuk Nabi tunggang dia di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Samurah radhiyallahu anhu, kata dia, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu al-lailah rajulaini atayani fasa'ida bi asy-syajarah fa'adkhalani daran hiya ahsan wa afdal lam ara qat ahsana minha. Qala amma hadhihi ad-dar fadaru syuhada, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Samurah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata pada malam Isra' dan Mi'raj itu, aku lihat rajulaini, ada dua laki-laki, iaitu malaikat. Atayani, mai jumpa aku, fasa'ida bi asy-syajarah, bawa aku naik satu pokok. Ini sahih Al-Bukhari. Tuan-tuan, cerita Isra' Mi'raj ni tuan-tuan dengar tiap-tiap tahun, tuan-tuan dengar ramai orang cerita dengan cara, dengan gaya yang berbagai-bagai. Ada yang sampai 3 tahun berturut-turut kena panggil dia mai ceramah pasal cerita tak habis. Panjangnya cerita Isra' dan Mi'raj ni 3 tahun. Tahun ni panggil, tahun lepas panggil, tahun sebelum tu pun panggil. Tak habis lagi. Tak sampai balik Mekah lagi. Itu satu gaya penceritaan.
Ada satu orang main ceramah cerita tentang Isra' dan Mi'raj, setengah jam habis semua. Daripada buka bumbung rumah, ambil basuh dada, basuh apa-apa semua siap, bawa pergi Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, naik sampai ke langit, terima perintah semayang apa semua balik, setengah jam khalas. Hak selebih tu dia main cerita lain. Itu satu gaya penceritaan. Malam ni satu gaya. Malam ni kita cabut dan sikit. Yang pentingnya apa dia? Cerita ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni pula dia nak main cerita apa? Nabi kata pada malam aku diisra'kan, main dua malaikat jumpa aku. Malaikat ni bawa di antara benda yang aku lalui, di antara episod Isra' dan Mi'raj yang aku lalui, aku dibawa pergi ke satu asyajarah, ke satu pokok. Fa'adkhalani daran. Di sana ada satu kampung. Dua malaikat bawa aku masuk ke dalam kampung itu. Hiya ahsan wa afdal. Kampung itu adalah kampung yang paling baik dan paling afdal. Nak cerita tak tahu, Nabi kata, tapi masuk di kampung tu rasa dalam hati ni kampung ni memang best. Satu baldah tayyibah, satu negeri, sebuah kampung yang cukup bagus. Masuk rasa tenang, masuk rasa tenteram. Lam ara qat ahsana minha. Nabi kata seumur hidup aku tak pernah tengok kampung yang macam ni. Masuk rasa tenteram. Macam kita lah tuan-tuan, kita kadang-kadang pergi merata tempat, singgah semayang, merata masjid. Ada masjid kita masuk, step kaki masuk tu dia rasa satu macam. Dia rasa keadaan masjid itu sangat kondusif. Orang putih kata, rasa syok. Dah ambil ayat semayang, kita masuk mai, kita tengok keliling, dia rasa satu feel. Tak tahu nak cerita. Allahu Akbar, 2 rakaat tahiyat masjid, duduk, berasa lagu segan, berasa lagu malas nak keluar, rasa syok masjid tu. Satu benda yang tak tahu nak cerita. Ada satu masjid kita masuk, duk kira nak keluar. Dia lagu duk keliru ni, masjid kan muzium kan, ni masjid kan muzium, ada juga macam tu. Pun tak tahu nak cerita juga. Ini feel. Satu feeling, satu perasaan yang tak tahu nak cerita. Nabi SAW di dalam Isra' dan Mi'raj dibawa masuk satu dar, satu kampung. Dan Nabi masuk, Nabi cuma boleh kata hiya ahsan wa afdal. Kampung ni cukup best, cukup bagus. Kampung yang terbaik. Dan aku tidak pernah tengok lam ara qat ahsana minha. Aku tidak pernah tengok kampung macam ni. Tenteram kampung ni. Aku tak pernah tengok seumur hidup aku. Qala, maka kata dua malaikat ini, amma hazihi dar fadarus syuhada. Malaikat kata dekat Nabi SAW, wahai Muhammad, ini adalah kampung syuhada. Ini kampung akan didiami oleh orang-orang yang dulunya di atas dunia mereka mati syahid. Sesuatu yang unexplained, satu benda yang kita tak boleh nak terang. Hanya Allah saja sediakan tempat tu. Hanya orang yang berjaya masuk ke situ akan merasai suasana itu. Tuan-tuan, syahid ini bukan satu cerita mudah. Tuan-tuan pernah dengar Khalid Al-Walid? Oh, ini bukan kecil nama. Siapa dia ni? Sepupu kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Khalid Al-Walid 50 perang dia jadi kepala. Khalid Al-Walid sepupu Sayyidina Umar Al-Khattab ini 50 peperangan dia pimpin seumur hidup dia. Dalam tempoh umur hidup dia ni 50 perang dia jadi kepala, dia jadi pimpinan perang. Dia kata apa? Aku tidak mengharapkan lain melainkan aku mengharapkan syahid. Tuan-tuan tahu apa jadi dekat Khalid Al-Walid? Dia tidak dapat syahid. 50 kali turun perang sebagai ketua
tua dan memang dia turun tu niat dia satu aja, dia nak syahid. Allah tak bagi syahid. Dia mati sakit tua. Kalau tengok dalam kitab Uyun Al-Akhbar, Uyun Al-Akhbar diterjemahkan dalam bahasa orang putih, dia tulis nama kitab tu In History. Kitab tu ditulis oleh Ibnu Qutaibah. Dia quote, dia petik kata-kata Khalid Al-Walid ni. Bila dia umur tua, tak boleh dah nak pimpin perang, dan dia pun dah jatuh sakit, duk terkediang atas katil di rumah dia ni. Dia kata, aku dah perang begitu banyak perang semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana nak cari syahid. Tetapi hari ini aku duduk atas katil menunggu saat kematian seperti unta tua, dia kata. Kecewa dia pasal nak syahid tak dapat. Maknanya apa tuan-tuan? Anugerah Allah syahid ni. 50 perang aku turun, aku pimpin perang tu, aku cari keredaan Allah dan aku nak syahid. Tiba-tiba hari ni umur tua aku duduk atas katil keras kediang, dia kata. Aku menunggu saat kematian macam unta tua, dia kata. Bini dia pujuk dia. Bini dia kata, engkau jangan cakap begitu. Kerana Nabi SAW gelar engkau Saifullah, pedang Allah. Dalam kekecewaan dia tu, bini dia penat balik semangat dia. Bini dia kata, jangan cakap macam tu. Ingat tak Nabi kata apa? Tuan-tuan, masa berlaku perang Mu'tah. Perang Mu'tah jadi 3 orang besar mati di dalam perang itu. Siapa dia? Zaid, anak angkat Nabi, mati. Selepas daripada Zaid mati, sepupu Nabi, Ja'far At-Tayyar, mati. Ni bendera yang Zaid pegang ni, bila Zaid kena, bendera tu nak jatuh, Ja'far At-Tayyar pergi tangkap. Ja'far bin Abi Talib tangkap. Bila Ja'far kena, terlepas pedang, bendera yang pegang tu terlepas, disambak oleh Abdullah bin Abi Rawahah, pisambak bendera tu. Abdullah bin Abi Rawahah pula nak gugur syahid, terlepas pedang tu, ditangkap oleh Khalid Al-Walid. Dan dia ni disebut oleh Nabi Saifun min suyufillah, pedang daripada pedang-pedang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati 3 sahabat besar ni. Nabi duk ada di Madinah ni, malaikat mai habang dah. Berita kematian mereka ni tak mai lagi, tak sampai lagi. Nabi tahu dah, Nabi sebut dah. Nabi kata Zaid sudah wafat. Nabi bagi tahu dah Ja'far At-Tayyar sudah wafat. Nabi bagi tahu dah Ibnu Abi Rawahah sudah wafat. Nabi sebut dah kata 3 orang yang sudah wafat, dan Nabi bagi tahu kata akhirnya kemenangan Allah bagi di atas tangan Saifun min suyufillah, iaitu Khalid Al-Walid. Benda ni diperingat oleh isteri dia kepada dia ketika dia dalam duka cita kerana tidak dapat syahid. Mahainya harga syahid tu. Macam mana satu orang mai baca hadis habang dekat kita, barang siapa sembahyang 2 rakaat sebagai hadiah kepada orang mati, maka pahalanya seumpama 1000 syahid. Ui, kita dengar takut. Satu orang main, dia kata, Ustaz, ni ada hadis. Dia kata, hadis tentang sembahyang hadiah orang mati. Baca, barang siapa sembahyang 2 rakaat sebagai hadiah kepada si mati, maka pahalanya sama seperti orang yang mendapat pahala 1000 syahid. Oi, Khalid Al-Walid nak dapat 1 syahid pun Tuhan tak bagi. Hang pi 2 rakaat dapat 1000 syahid. Mana boleh lagu tu? Jelas itu hadis maudhu', hadis palsu yang direka-reka.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW diperlihatkan perkampungan orang-orang yang mati syahid. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma marartu lailata usriya bi mala'in illa qalu ya Muhammad mur ummatak bil hijamah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma marartu lailata usriya bi mala'in illa qalu. Nabi kata, tidaklah aku melalui seorang malaikat pun di malam aku diisrakan, melainkan qalu, semua malaikat pesan dekat Nabi. Dalam Isra' dan Mi'raj, Nabi jumpa cukup ramai malaikat. Nabi kata, aku jumpa malaikat mana pun, illa qalu, melainkan mereka kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, mur ummataka bil hijamah, perintahkan umat engkau nanti supaya berbekam. Anda pernah dengar dalam ceramah Isra' Mi'raj hadis ni? Banyak lagi hadis yang kita tak baca, dan kerana kita tak jumpa, kerana tak baca. Apa yang saya baca, tuan-tuan boleh rekod balik, trace balik di dalam Sunan Ibnu Majah, hadis yang ke-3470. Dia kata apa? Nabi SAW ketika diisra'kan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi jumpa malaikat ni, jumpa. Nabi kata, malaikat mana pun, ma marartu lailata usriya bi mala'in, dan tidaklah aku lalu seorang malaikat pun, melainkan tiap-tiap depa ni kata, ya Muhammad mur ummataka bil hijamah, perintahkan umat engkau supaya berbekam. Pernah tuan-tuan berbekam? Saya pun tak pernah. Tanya orang yang pernah, mereka boleh cerita apa hikmah di sebalik berbekam itu. Satu sahabat kata, di Pendang ada satu orang pandai duk buat bekam ni, duk nak pi tak ada lagi pi, nak try tengok sekali. Pasal apa? Pasal itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat sunnah Nabi, dalam cerita Isra' dan Mi'raj ini timbul hadis tentang berbekam, dan hadis ini disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi ala qaum tuqradu shifahuhum bi maqarid min nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu man haula? Qalu khutaba'u min ahli dunya kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala ya'qilun, atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad Imam Ahmad. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, aku dibawa berjalan di dalam Isra' aku jumpa satu kaum, tuqradu shifahuhum bimaqarid min nar, kerja kaum ini kerat bibir mulut mereka dengan gunting daripada api neraka. Kerja dia duk tarik bibir mulut kerat, tarik bibir mulut kerat, tarik bibir mulut kerat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man haula? Nabi kata dekat malaikat, siapa depa ni? Awak jadi macam tu. Qalu, kata malaikat,
khutaba'u min ahli dunia. Mereka ni adalah pendakwah dan penceramah masa di atas dunia. Mereka ni masjid duk sambut merata. Mereka ni duk ceramah, duk berdakwah, duk di atas dunia. Kanu ya'muruna an-nasa bil birri, ajak orang buat baik. Ceramah suruh orang buat baik, ceramah. Wa yansawna anfusahum, tapi terlupa diri sendiri. Pi ceramah, pi duk cerita ni pasal qiyamul lail, pi duk habang pasal fadilat sembahyang sunat, pi duk habang pasal ni apa yang kita akan dapat kalau sekiranya kita buat tahajud, pi duk habang kelebihan buat sembahyang sunat zawal. Sunat zawal, sunat gelincang matahari. Dua pendapat ulama. Satu kata sunat zawal ni bila masuk waktu zuhur sembahyang 2 rakaat, itu sunat zawal. Ada satu ulama kata sunat qabliyah zuhur tu adalah sunat zawal. Itu khilaf. Nabi SAW kata siapa yang buat sembahyang sebelum zuhur, sembahyang sempena zawal matahari ni, apa juga permintaan dia akan melepasi langit yang 7. Hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Dia doa abang ke orang, dia ceramah, dia abang ke orang, dia baca kitab, dia abang ke orang, dia tak pernah buat. Wa tansawna anfusahum, dan depa lupa diri. Wa yansawna anfusahum, dan depa lupa diri depa sendiri. Wa hum yatluna al-kitab afala ya'qilun. Malaikat kata, depa ni baca Quran, tapi awaklah depa ni tak ada akal. Nauzubillahi min zalik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka cerita dalam Isra dan Mi'raj ini dia garap semua sekali. Kepada Nabi sendiri, kepada orang yang menjadi anggota masyarakat, kepada pendakwah yang duduk dalam masyarakat, kepada orang yang menjadi ahli maksiat, yang buat dosa di dalam masyarakat, semua sekali disentuh di dalam Isra dan Mi'raj, dan kemuncak dia semayang. Sebuah hadis riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahim lailata usriya bi faqala ya Muhammad aqri ummataka minni salam wa akhbirhum anna al-jannah tayyibatut turbah azbatul ma' wa annaha qi'an wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau kama qala. Hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata aku jumpa Nabi Ibrahim pada malam aku diisrakan. Faqala, Nabi Ibrahim kata pada Nabi Muhammad, ya Muhammad aqri ummataka minni salam. Nabi Ibrahim kata, wahai Muhammad, balik sekali, jangan lupa sampaikan salam aku kepada umat engkau. Wa akhbirhum, Muhammad tolong habaq dekat umat engkau, annal jannah tayyibatut turbah, habaq kat depa yang kata syurga ini tanahnya wangi sekali. Azbuhul ma, bagi tahu dekat depa bahawa air yang ada di dalam syurga ini segar sekali. Wa annaha qi'an, habaq dekat depa yang kata syurga ini mendatar. Wa anna ghirasaha, dan yang kata tanaman syurga itu ialah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makna dia apa dia? Banyak kita sebut zikir ini, banyaklah hasil tanaman kita di syurga nanti.
Hadis itu riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan apa yang kita nak bagi tahu dalam mukadimah ini apa dia? Isra' dan Mi'raj ini bukan sekadar tanda kebesaran Allah, tetapi dia merangkumi segala pesan dan nasihat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, maknanya kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teliti segala nas yang berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj ini dijadikan amalan kita untuk senang kita di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Muka surat 215. Muka surat 215. Bab ma jaa fi husnil khuluq. Itu bab yang datang pada menyatakan elok perangai. Ketahuilah saudaraku, elok perangai adalah satu sifat yang dipuji oleh syarak. Maka yang dikatakan elok perangai itu ialah seperti ada bersifat beradab sopan dan santun. Ia itu dia. Kata perangai elok ni apa dia? Sopan santun. Duduk bangku, sama-sama kawan-kawan, tu sila panggung. Sila panggung itu tidak sopan namanya. Kita duduk beradab dengan dia, duduk angkat kaki selang, duduk goyang duduk. Tak elok nampak. Nampak angkuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang dikatakan akhlak elok itu ialah tidak besar diri, tidak riak, tidak lekas marah, tidak perongoi, tidak bongkak, tidak dengki, tidak hasad, dan tidak buat benda-benda yang tidak elok dan sebagainya. Itu yang kata akhlak baik. Benda tu tak ada. Ataupun dalam bahasa tasawufnya dia kata apa? Mazmumah, tak ada. Tak dengki ke orang. Kita jadi ustaz, kita pergi dengki ke ustaz lain. Apa hal dengan kita ni? Tengok satu ustaz mengajar, ada orang ramai pergi duduk abad ke orang tu sadu pilah ilmu bukan ada tu. La ilaha illallah. Tengok ustaz Azhar Idrus pergi ceramah, manusia mai sampai berpuluh-puluh ribu orang. Dia mai hasad dengki dalam hati dia. Pergi duduk abang ke orang, hampa tahu dah Azhar Idrus ni siapa? Dia ni lagu ni pergi duduk kata telok ke kawan tu. Apa hal? Dia bercakap benda baik, dia bercakap Quran, dia bercakap hadis Nabi, dia bercakap hal agama, bagus lah. Lagi ramai orang mai lagi bagus. Dah, pergi duduk sumbuk racun. Itu hasad dengki. Lagi ada perangai ni dalam masyarakat Islam, selagi itu orang Islam tak boleh maju. Dia jadi macam ketam ambil buah lambat kuih. Hak sekok ni duk ragas nak naik bakui tu, hak lain sepik kaki tarik pergi jatuh. Hak dia pula duk ragas nak naik, kawan lain boleh sepik kaki dia. Lain-lain duk dalam bakui tu gulai ketam. Dia penjatuh orang, bukan dia naik pun. Apa salahnya kalau kawan tu naik, dia support kawan tu. Setidak-tidaknya ada satu orang yang boleh ditampilkan sebagai satu tokoh yang orang boleh dengar, daripada tak ada langsung. Dah, kawan tu naik, dia pergi rentak bagi jatuh, dia pun tak naik. Maka mazmumah, maka sifat-sifat keji, sifat-sifat tak elok ada dalam hati orang Islam ni, menyebabkan masyarakat Islam semakin mundur. Maka tu yang dikatakan tidak elok perangai. Sebaliknya dia kata hendaklah bersifat dengan sifat mahmudah, iaitu ada malu. Mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Apa dia? Malu. Malu kita ni. Pasal apa? Kita dah jadi orang Islam 50 tahun dah. Sampai hari ni Yasin tak boleh hafal lagi. Malu. Kita jadi orang Islam dah 40 tahun dah. Sampai hari ini surah Al-Mulk tak hafal lagi. Malu. Sedangkan Nabi SAW kata, aku mau kalau boleh setiap orang Islam daripada umat aku ni ada di dalam hati mereka ni surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulk. Nabi kata kalau boleh
Aku mau tiap-tiap orang daripada umat aku ni hafal surah ni. Malam ni umur kita 55. Tak ingat lagi surah tu. Malu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kena ada dalam diri orang Islam ni sempurna janji. Kalau janji, sedaya upaya bertongkat siku kita akan tunaikan janji itu. Lemah lembut kelakuan dan lainnya daripada perangai yang elok-elok kena ada dalam diri kita. Cari apa satu perangai elok bagi ada dalam diri kita. Maka siapa-siapa yang bersifat elok perangai itu, bertuah ia. Ni Syekh Idris Al-Marbawi, tengok bahasa dia cantik. Siapa yang boleh ada sifat baik, boleh ada mahmudah dalam diri dia, bertuah dia ni. Kerana dengan elok perangai itu menjadi berat timbangan di akhirat esok. Tuan-tuan, itu saat paling genting. Kita duk berimpun berdiri dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak ada kasut, dalam keadaan tidak berkhatan, dalam keadaan ni semua pakai duk berdiri kaki atas kaki, duk tunggu nama dipanggil untuk ditimbang amalan. Duk tunggu sorat tabung haji mai nak pi haji pun suspend. Padahal tak ada apa, tak mai tahun ni, kita tengok tahun depan. Tu pun suspend. Ni ada nak dapat ni, ada nak dapat ni, dah buat rayuan dah minta dah, suspend. Bukan bandingan dengan suspend di mahsyar esok ni. Dalam keadaan ramai ni duk berdiri, kaki hang berdiri atas kaki aku, atas kaki dia pun ada orang yang berdiri lagi, dalam keadaan matahari duk ada sejengkal atas kepala, dalam keadaan duk berenang dalam air peluh sendiri, dalam keadaan tu duk tunggu nama siapa ni nak panggil mai timbang dulu ni. Naik nama kita ada satu seronok dah, pi dekat timbang pula, suspend pula, nak tengok berat belah mana. Maka di sinilah tersebut hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abi Darda radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min shay'in asqala fi mizanil mu'min yawm al-qiyamah min husnil khuluq. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Darda radhiyallahu anhu, kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada daripada suatu yang lebih memberatkan timbangan orang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang elok. Itu dia. Rupa-rupanya dia ni berperangai elok di atas dunia ni, dia semai sifat-sifat mahmudah dalam diri dia di atas dunia ni, rupa-rupanya benda tu membantu untuk nak beratkan timbangan kebaikan dia. Di atas dunia ni dia jumpa orang, dia senyum tu tak rugi memberatkan timbangan kebaikan di hari akhirat esok. Di atas dunia ni bila orang minta sedekah, bila orang minta derma, bila orang minta untuk infak sesuatu untuk sabilillah, tak ada fikir dua kali, ambil RM1 boboh, ambil RM5 boboh, ambil RM10 boboh. Rupanya tak sia-sia dia ni bersifat dengan sifat pemurah ni, tak sia-sia rupanya. Akhirat esok memberatkan timbangan kebaikan dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha la yubghidul fahishal badhi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benci Allah akan orang yang pelucah dan pencarut. Allah tak suka orang cakap kotor. Tak suka. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Aisyah dan Abi Hurairah dan Anas bin Malik dan Usamah bin Syarik, dan kata dia ini hadis hasan lagi sahih. Masalah elok perangai menyampaikan kepada beberapa darjat yang tinggi di hari akhirat esok. Bukan setakat tolong masa timbang amal aja, dah masuk syurga pun darjatnya tinggi kalau perangai bagus. Demikianlah tersebut dalam hadis yang datang riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi bahwasanya seorang hamba Allah itu sampai dia dengan sebab elok perangai itu akan yang besar-besar daripada darjat akhirat. Itu dia. Atas dunia dia ni orang akhlak tinggi. Akhirat esok dia dapat darjat yang tinggi. Dan itulah semelia-melia martabat, sedangkan bahwasanya dia di atas dunia dulu
seorang yang dhaif ibadat dia. Ibadat tahu yang mana? Nak bilang tengok balik, dia ambil planner 1 bulan. 1 bulan planner bulan Jun daripada 1 sampai berapa hari bulan ni, berapa kali bangkit sembahyang tahajud dia tanda di situ. Dia rate berapa hari bulan, dia rate berapa hari bulan. Ujung bulan dia tengok balik, Allah, dia kata bulan ni 3 kali aja dan sembahyang tahajud. Tuan-tuan, kita kena ajak diri kita ni organize. Hidup kita ni biar teratur. Buat benda biar nampak kita ni very systematic. Kena macam tu. Pasal apa? Itulah muhasabah dalam Islam. Diary satu, planner ni satu. Sebulan punya tu. Kita rimak di sana. Kita buat puasa sunat bila? Tulis situ P puasa. SM solat malam. Bila sampai month end, ujung bulan tengok balik. Sebulan ni berapa kali puasa sunat, berapa kali kita buat sembahyang sunat. Kita tengok balik. Yang mana yang rate tiap-tiap hari? Oh, sembahyang duha, alhamdulillah tiap-tiap hari rate. Tengok tang mana rate? Oh, sembahyang witir, alhamdulillah tiap-tiap malam ada rate. Kita tengok yang tu, itu muhasabah kita. Dah lepas pergi sampai bulan 6 pun boleh tengok balik bulan 1 punya rekod dengan bulan 6 punya rekod. Kita ni menaik ke menurun ke? Kita ni constant saja ke ibadat kita? Kita boleh check balik. Kita boleh check and balance ibadat kita. Kena macam tu orang Islam ni. Kena ada satu benda yang sistematik. Tak mau kita ni jadi satu orang yang berserabut, buat kerja atas bawah, tinggal barang sana sini. Tak mau macam tu. Spek pun tak tahu mana. Ini paling karut. Hari ni riau cari cermin mata, esok riau cari jam tangan, lusa riau cari sepit kuku, tulat riau. Ada saja nak riau tiap-tiap hari. Pasal apa? Pasal kita tak organize. Pasal kita tak atur hidup kita secara teratur. Kena dah. Orang Islam ni kena dah buat kerja macam ni. Kena dah buat. Kita tawarkan diri kita, kita offer diri kita nak jadi pengurus masjid, pengurusi masjid, jadi setiausaha masjid, jadi bendahari masjid. Kena ada planning. Lagi 2 bulan lagi apa program nak isi di masjid ni, lagi kena ada. Jangan semata-mata duduk di jawatan itu, tidak ada perancangan. Kenapa? Pasal apa tuan-tuan? Pasal musuh merancang. Musuh merancang. Walaupun mereka musuh, bukan saya musuh kita, mereka musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka buat kerja secara terancang. Kadang-kadang kerana mereka ni buat kerja terancang, menang mereka daripada kita. Walhal kita betul, mereka salah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka apa yang kita baca pada malam ni, dia beritahu satu orang dhaif ibadat dia, tetapi akhlak baik itu menyebabkan berat timbangannya di akhirat dan tinggi darjatnya di dalam syurga. Dan sesungguhnya sampai dia dengan sebab perangainya yang tak elok itu ke neraka Jahannam. Perangai huduh ni menyebabkan dia ke neraka. Masalah dia kata elok perangai itu ialah kemuliaan turun-temurun. Demikianlah tersebut dalam hadis yang datang riwayatnya daripada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Abu Zar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada Abu Zar, ya Abu Zar, la aqla kat tadbir wala wara' kal kaffi wala hasaba ka husnil khuluq. Tengok betul-betul ni. Nabi SAW kata dekat Abu Zar. Nabi kata, ya Abu Zar, la aqla kat tadbir. Wahai Abu Zar, tiada akal seperti tadbirkan pada segala pekerjaan keluar dan terbitnya. Itu terjemahan susahnya begitu. La aqla kat tadbir maksudnya dianggap satu orang tu ada akal kalau sekiranya dia mengurus dirinya, dia mentadbir dirinya dengan baik. Hak kita kata tak sah ni. Satu orang yang hidupnya organize, Nabi kata ini orang berakal.
Dia manage, dia urus masa dia elok, dia urus diri dia, keluarga dia elok, dia urus segala-galanya mengikut keutamaan. Padahal tanya banyaklah ni SMS dengan email dengan apa, ustaz macam mana ni kalau sekiranya pilihan raya jatuh dalam bulan haji? Tanya lagu tu pula dah. Saya kata haji itu keutamaan. Dia ada fiqh aulawiyat, keutamaan. Tapi saya kata tak jadi pilihan raya dalam musim haji, tak jadi. Ustaz tahu siapa abang kau ustaz? Tak jadi insya-Allah kita kata. Jadi pergi Mekah dulu, tu duduk kira. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu pengurusan. Sampai Nabi kata apa? La aqla kat tadbir. Tidak dianggap satu orang itu ada akal kalau sekiranya dia tak tahu mengurus. Diri sendiri tak terurus. Apa ni? Keluarga sendiri tak terurus. Apa ni? Maka satu orang itu dianggap dia berakal apabila dia boleh mengurus, boleh mentadbir segala-galanya. Duit ringgit dia tahu tadbir. Pendapatan dia berapa sebulan? 1,000 sebulan. Dia urus perbelanjaan cukup seperti mana orang yang berpendapatan 1,000 sebulan. Ini orang cerdik. Gaji 3,000 sebulan, belanja macam 5,000 sebulan. Ini orang tak ada akal. Celek mata fikir hutang sampai nak tidur mata tak boleh pejam. Pasal apa? Duk teringat hutang. Pasal apa? Pasal hang tak reti urus. Kalau kita mampu setakat pakai proton, kita pakai proton. Jangan duk gagah pergi duk ranjau ambil bawa segan pasar. Tengok kita boleh pergi takat mana. Takat mana kita boleh pergi, kemampuan kita, keupayaan kita, kegunaan terhadap benda yang kita beli. Ini semua duduk di dalam tadbir, di dalam kita mengurus benda-benda tu. Wala wara' kal kaffi. Dan tiada warak seperti meninggalkan daripada segala yang haram. Itu terjemahan dia. Maksud dia apa dia? Adalah dianggap satu orang itu warak jika ada dalam diri dia sifat kaf. Kaf ni maksudnya apa? Kontrol diri. Satu orang itu dianggap warak apabila ada dalam diri dia sifat kaf, sifat kontrol diri. Satu orang tu dia dianggap sebagai satu orang yang warak kalau sekiranya dia boleh kontrol jangan buat benda haram. Dia warak. Satu orang dianggap dia ni warak apabila dia boleh kontrol diri dia daripada buat benda tak elok. Ini orang warak. Bukan orang warak ni yang mata tak apa nak celeh. Itu bukan warak. Main mengaji lagu. Sekali lagi angguk, lama-lama sekali angguk. Waraknya dia ni kata mata pun tak buka. Itu lena, bukan warak itu. Kan? Warak ini, Nabi kata apa? Orang yang ada kontrol dalam diri dia. Dia teringin benda tu, tapi dia tahu benda tu tak boleh. Dia ada kontrol. Itu warak. Wala hasaba ka husnil khuluq. Dan tiada kemuliaan turun-temurun daripada tok nenek, dan tiada kemegahan lebih daripadanya seperti elok perangai. Maksudnya apa? Wala hasaba ka husnil hasab. Tuan-tuan kan kita duk baca hadis cerita orang nikah, Nabi kata tunkihul mar'ah, dinikahi satu-satu perempuan itu li arba'in, kerana 4 perkara. Di antara 4 tu apa dia? Li hasabiha. Hasab ni makna dia apa? Keturunan. Nabi kata wala hasab ka husnil khuluq, dan tidak dianggap satu orang itu ada kemuliaan melainkan dia ada akhlak yang terpuji, dan bukan keturunan yang menentukan kemuliaan dia. Itu maksud dia. Oh, pak dia dulu tok guru pondok, dia ni mesti bagus. Oh, dia bukan kira lagu tu. Pak tok guru pondok, dia tok guru lain. Dia bukan keturunan maksudnya macam tu. Bukan itu maksudnya. Tapi yang kata maksud keturunan ni apa dia? Akhlak yang terpuji. Dia ada akhlak terpuji, dia keturunan baik.
Walaupun pak dia ni orang yang duk minum arak, walaupun pak dia ni orang duk main judi, tetapi dia tu mempunyai akhlak yang baik. Itulah keturunan dia, itulah kebaikan yang ada pada diri dia. Itu maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah dia kata elok perangai itu sampai dia kepada darjat orang sembahyang dan puasa. Demikianlah hadis riwayat At-Tirmizi. Kata dia an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min shay'in yudha'u fil mizan athqala min husnil khuluq. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Darda radhiyallahu anhu. Kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada daripada suatu yang diletakkan di atas timbangan mizan lebih berat daripada perangai elok. Bila ditimbang esok ni duk masuk ni macam-macam ni dalam bakui amal kebaikan kita ni. Nabi kata apa? Bila buh-buh akhlak baik dan timbangan tu berat. Makna dia apa? Akhlak baik itu dinilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sambung hadis tu dia kata wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibi saum was salah. Dan bahawasanya orang yang perangai elok boleh sampai dia dengan sebab perangai elok itu darjat orang yang puasa siang hari dan sembahyang di malam hari. Itu dia. Dia tak puasa sunat pun siang hari, dia tak sembahyang sunat pun malam hari, tapi dia satu orang yang akhlak dia cukup elok. Pahala dia sama macam pahala orang yang puasa siang dan sembahyang sunat di malam hari. Akhlak baik itu saja dah cukup dah. Tapi biasanya orang bila akhlak baik, sembahyangnya pun baik. Dia main sekali, dia package benda ni. Kalau hari-hari duk pergi main macok, hari-hari duk pergi main judi, duk tikam ekong, malam dia tak tahajud. Dia cuma terkejut aja malam-malam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata elok perangai itu satu daripadanya ialah tidak marah. Yang kata perangai bagus ni apa dia? Dia bukan seorang yang pemarah. Itu dah kira cukup baik dia ni. Demikianlah tersebut hadis yang datang satu riwayat daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Al-Alla bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu, bahwasanya satu laki-laki datang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada depan. Kata dia, ya Rasulullah, apakah amal yang lebih baik? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangai yang elok. Kemudian mai pula dia daripada pihak kanan, ditanya Nabi, ya Rasulullah, apakah amal yang baik? Nabi kata perangai elok. Mai lagi dia daripada pihak kiri, tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah amal yang paling afdal? Nabi kata perangai elok. Datang lagi dia daripada belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya dia kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah amal yang afdal? Nabi berpaling kepada dia dan Nabi bersabda, kenapa dengan engkau ini tidak mau reti? Tak sungguh kalau duk tanya yang tu sampai berapa kali kan. Kalau Nabi marah, kalau kita angkat yang bagi tu apa hal, dah jawab dah tanya lagi dah. Ini cerita berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang ni dia tanya, dia mau jawapan hak dia mau. Dia tanya tapi jawapan tu ada dah kat dia, dan dia mau ustaz jawab lagu hak dia duk simpan ni. Bila tak jawab lagu tu, dia duk tanya tu, dia duk tanya tu, dia nak suruh jawab lagu dia mau. Kacau. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks yang sama Nabi jawab macam-macam. Pernah satu sahabat mai tanya, ayyul a'mal afdal, apakah amal yang paling baik ya Rasulullah? Nabi kata as-salatu ala waqtiha. Nabi kata sembahyang awal waktu. Ada satu orang lain pula mai tanya macam tu juga, ayyul a'mal afdal, apakah amal yang paling baik ya Rasulullah? Nabi kata birrul walidaik. Nabi kata hang buat baik dekat mak pak. Ada pula satu orang mai tanya, ya Rasulullah, apa amal yang baik? Nabi kata ini, Nabi kata husnul khuluq, akhlak yang elok. Dalam ilmu mustalah hadis, ulama hadis ambil satu keputusan. Jawapan Nabi itu
bersesuaian dengan orang yang tanya. Pasal apa? Pasal Nabi itu Nabi. Allah sudah bagi tahu dekat Nabi, Syekh yang mai tanya ni, dia lain semua cantik. Dia punya slack dia ni satu aja. Dia ni kalau panggilan jihad, mai dia orang yang mula keluar pergi beratok. Cantik yang tu. Dia ni kalau bak semayang ni, orang tak bang lagi. Sampai dah di masjid ni, semayang tahiyat masjid, tunggu dengan duk baca Quran. Mau cantik. Dia ni cantik yang tu. Tapi dengan mak pak buat tahanan. Ada, macam ni ada. Maka bila dia pergi tanya Nabi SAW, amal apa paling baik? Nabi kata, birrul walidain. Hang kena buat baik dekat mak pak, yang tu habuan dia. Macam itulah hak kawan seorang lagi. Mai tanya Nabi kata, as-salatu ala waqtiha. Semayang awal waktu. Pasal apa? Hak lain semua cantik. Jihad duduk depan sekali. Mak pak dia punya jaga ni tak tahu nak abang. Semayang aja. Lohong pukul 4 suku semayang. Ada tak orang macam tu tuan-tuan? Ada. Pasal apa? Pasal manusia ni tak sempurna. Kita ni manusia. Kita ni tak sempurna. Ada kita punya cacat celah, kelemahan kita ada di mana-mana. Elok di satu segi, ada cacat di satu segi. Manusia memang lagu tu. Maka bila tanya Nabi SAW, Nabi jawab tu benda hak dia nak kena perbaik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila dia ni mai depan, belakang, kiri, kanan, apa mai, Nabi kata dekat dia, apa hal hang ni tak mau nak reti-reti. Amal yang utama itu ialah perangai elok, iaitu bahawa tiada kamu marah. Nabi habaq dekat dia. Maka jika kamu kuasa menahannya. Pasal apa? Pasal Nabi tahu Syekh ni bebai. Jenis bebai perangai. Saya selalu contoh dalam kuliah di masjid ni, apa dia? Kecil punya hal aja. Balik kerja sampai pukul 4:30 di rumah, pukul 5 sampai di rumah, sampai dahaga buka peti ayam semua kosong. Bukan ayam kosong, bekas ayam tu kosong. Angkat tak ada. Punggai. Ni yang duk main mengaji tiap-tiap malam ni. Punggai pergi ke dinding tu, punggai. Dia kata takkan nak buh ayak masak, nak buh dalam peti tak boleh buat ke? Punggai, 3 botol punggai. Anak bini lari menyorok balik peti apa cari tang mana balik tong gas seorang, balik peti seorang, balik mesin basuh seorang tu. Mengamuk dah, kata pak hang mengamuk dah. Ni hak duk main mengaji ni. Oh, kacau tuan-tuan. Ada tak ada orang macam ni? Ada. Maka Nabi bagi tahu, Nabi kata apa? Hak paling baik, amal yang paling baik apa dia? Akhlak baik. Maksud aku, Nabi kata, yang kata akhlak baik itu apa dia? Marah tu mau duk buang, tak mau ada dalam diri kita. Saya ada satu sahabat meninggal pun dah dia. Allah test dia kencing manis. Nak pergi jadikan asbab kaki tu macam mana atau pi apa ke, dia jadi melecup dia meroyak, habis satu tapak kaki busuk. Umur 40 busuk satu tapak kaki ni, kencing manis. Pi duk dressing apa, boh ubat, balut apa semua apa, tiap-tiap hari kena dressing. Nak dressing tu pula Allahu Akbar, misi ni kalau boleh nak pambat balik di rumah, suruh keluarga buat. Busuk. Buka tu satu watt boleh bau busuk manusia ni tuan-tuan. Bila jadi lagu tu, dia bentan kaki berjalan tak boleh, apa tak boleh, duduk terlentang di rumah. Bini pun kerja. Bila bini pergi kerja, balik lambat sikit, dia bebai. Dia merepek bukan-bukan. Dia kata ni, yang hang duk balik lambat ni pasal apa? Oh, aku kaki jadi macam ni, berjalan tak boleh, hampir cari jantan lain ke? Bini kata, abang, awak cakap macam tu. Aku tahulah hang yang tak suka belah aku. Dia main perangai ni Nabi duk marah ni, dia main. Apa duk ada kiri kanan, piring, pinggan, baling, purung-purang pun marah, bebai. Dia nak pergi pancung pun nak kena orang angkat.
Duk buat bebai lagu tu. Bini duk kata, abang, saya boleh duk tunggu abang ni, boleh duk cuci abang punya ni. Abang patut mau terima kasih dekat saya. Bukan pun marah, aku cekai hang talak 13. Nampak? Benda nak jadi. Test Allah ni pada masing-masing orang. Tu dia, kita tak tahu nak main macam mana. Cerai. Bini sujud syukur, bagus. Tak ada aku duk kena duk cuci luka dia hari-hari. Hang cerai aku berapa? 13. Hambuh 30 pun tak apa. Dia kata, dia galas beg dia balik rumah mak dia. Siapa nak jaga? Ni yang kaki berulat ni dengan nak mangkit pun tak boleh. Bentan sebelah ni dengan demam panas duk main. Siapa nak jaga? Mati lagu tu. Nampak tuan-tuan, ni yang agama duk kata jangan duk ada perangai ni. Pasal apa? Pasal jangan sampai dah pergi tahap tu tak boleh nak buang lagi. Penyakit bebai, perangai marah ni dah terlewat dah. Tumpang duk sihat elok ni, buang marah-marah ni semua buang. Bila mai ditakdirkan Allah test kita macam tu dengan sifat kita yang tak pemarah dengan apa ni, semua orang simpati kat kita. Kasih sayang orang ditumpahkan mai kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada benda yang agama kata baik tidak baik, tak ada. Semua benda hak agama kata baik tu tentu baik. Masalah elok perangai serta menyempurnakan hak Allah itu banyak memasukkan seseorang ke dalam syurga. Demikianlah hadis At-Tirmizi, kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia ditanya orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sifat yang boleh memasukkan orang ke dalam syurga. Bila didengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pertanyaan sahabat itu, maka jawab Nabi, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Satu orang mai tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah perangai yang baik yang patut ada kat kita? Nabi jawab apa? Taqwa Allah. Yang pertama, kita ada takut pada Allah. Bila dia ada takut, dia tak buat benda tak elok. Yang kedua, wa husnul khuluq. Perangai biarlah elok. Yakni tidak pemarah, tidak langgang laku, tidaklah tak senonoh rupa, bahkan mulut manis, lemah lembut, tidak pencabul dan tidak pencarut. Tu yang kata orang bagus. Jumpa orang senyum, mulut bercakap ni, kita ada pilihan untuk bercakap tak elok ataupun bercakap elok. Dia pilih untuk cakap elok. Kita boleh, kita nak pilih untuk cakap cara kasar maki hamun boleh, tapi kita tak pilih yang tu, kita pilih cakap elok. Itu orang akhlak baik. Dan dia tidak menjadi seorang pemaki dan pelaknat dan tidak perongos dan lainnya. Itu orang baik. Dia boleh kontrol benda ni. Dia tercakap tak elok, astagfirullahalazim, duk sat lagi dia pergi balik kat bini dia. Dia kata, abang minta maaf lah, tadi abang tak boleh kawal perasaan, abang minta maaf. Bini pun okey. Ni dah tersasul, dah tersilap, duk pedarah tu lah. Nama kata aku nak mengaku salah, jangan panggil aku Samsuri. Habis Bila dia main lagu tu kacau. Nak suruh aku minta maaf, nama kata Samsuri tak akan minta maaf. Kacau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung hadis tu, wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar faqala al-famu wal farj. Maksudnya, dan ditanya orang kepada Nabi SAW daripada kebanyakan sifat yang boleh menyebabkan satu orang masuk neraka. Tadi tanya apa perangai yang boleh masuk syurga. Nabi kata taqwa Allah wa husnul khuluq. Tanya pula apa benda yang kalau ada dalam diri kita, kita mudah pergi ke neraka. Jawab Nabi SAW dua benda. Yang pertama, al-fam, mulut ni boleh menyebabkan kita ke neraka. Cakap benda yang merobek akidah. Hidup cakap ni robek akidah kita. Piduk komen pasal Quran, piduk condemn hadis Nabi, piduk kata dekat hukum Islam, ni semua menjahanam akidah kita. Wal farj,
dan juga kemaluan. Boleh menjadi punca kepada rosak manusia sehingga terhumban ke neraka. Masalah mulut dan faraj itu banyak orang masuk ke neraka. Dia kata. Demikianlah tersebut di dalam hadis tadi. Maka sebab pun mulut boleh menjadi sebab kepada banyak orang masuk ke neraka kerana dia menuturkan kalimah kufur. Dia bercakap tu mudah aja. Terbit di mulut ni macam tak ada apa-apa aja. Rupanya merosakkan akidah. Saya memberi jaminan, selagi mana saya berkuasa, saya tidak akan membenarkan hudud dilaksanakan. Habislah cakap lagu tu, kesian lah. Siapa ada kot tepi, kena pergi pegang dia. Suruh dia duduk, suruh dia istighfar, suruh dia mengucap balik. Jangan bercakap lagu tu. Takut tuan-tuan ni dalam kehangatan berpolitik ni, takut terbabas. Jangan sampai kita biar lidah kita ni tertutur kalimah kufur. Seperti dikatanya, mana ada neraka? Dia main macam tu. Ni duduk perderai orang cekang ni, orang tengok ni, cekang ni, orang liang ni. Neraka duk main macam tu. Orang duk bercakap lah ni pasal orang nak hantar satelit, dia duk bercakap surga, neraka. Oi, jangan tuan-tuan, jangan. Orang dengar seram bulu rumah. Bukan pasal apa? Pasal takut tengok dia tak takut ke Tuhan. Kita ni takut tengok dia tak takut ke Tuhan tu. Maka kalimah kufur contohnya dia kata apa? Mana ada neraka? Siapa kata dunia ni nak kiamat? Ni contoh-contoh dalam kitab ni. Dia kata kerja. Apa duk cerita pasal kiamat apa? Kerja. Kalau tak kerja nak makan apa? Baguslah nak suruh orang tu kerja. Tapi yang dia rawit pasal kiamat ni pasal apa? Pening tuan-tuan orang macam ni. Tidak runtuh dan tidak akan binasa dunia ni selama-lamanya. Bahkan bila kita mati, kita jadi tanah saja. Habis cerita. Cakap macam tu. Tuan, kita duk baca Quran malam Jumaat. Tuhan kata apa dalam Quran? Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyi al-'izam wa hiya ramim. Itu ayat tu. Wa daraba lana mathalan. Ni geng-geng yang angkuh sombong bantah ni, depa buat perumpamaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nasiya khalqah, dalam keadaan dia lupa asal kejadian dia. Dia terlupa. Dia duk cakap angkuh dengan Tuhan ni, dia terlupa kata dia berasal daripada air mani yang hina. Dia terlupa. Dia lupa kata dia tu pun Tuhan bagi jadi. Dia lupa kata dia hidup ni boleh duk menyangua, boleh duk menapas, boleh duk tarik keluar napas ni atas izin Tuhan. Dia lupa. Dia lupa kata selera dia, bila orang jamu makan dia mai selera nak makan, selera tu Tuhan bagi. Dia lupa semua benda ni. Dia kata dekat Tuhan, wa daraba lana mathalan, dan dia buat perumpamaan kepada kami. Tuhan kata, wa nasiya khalqah, dia lupa asal kejadian dia. Qala, kata dia kepada Tuhan, man yuhyil 'izam wa hiya ramim. Siapa yang boleh bagi hidup balik tulang apabila tulang itu sudah reput? Dia pi hantar jenazah di kubur, korek liang nak tanam orang mati ni, dia jumpa tulang mayat yang lama punya. Dia tengok, dia kata, hang tengok, yang mereka duk cerita kata orang mati nak hidup balik tu, dia tulang berkenjah lagu tu, nak hidup macam mana? Dia kata duk ada atas kubur duk bercakap lagu tu. Tuan-tuan, dengar orang jahil tak reti agama ni, lebih teruk pada tu dia boleh bercakap. Maka dibawa contoh oleh Syekh Idris Al-Marbawi ni, orang macam ni. Dia kata kita mati-mati habis cerita kata nak hidup balik, nak bangkit, yang kata padang mahsyar, yang kata nak timbang amalan, yang kata titian sirat, yang kata syurga neraka ni semua merepek. Dia kata, dia bercakap macam tu. Itulah yang dikatakan cakap kufur.
Mana ada akhirat, dia kata, dan sebagainya. Dan itulah yang dikatakan cakap dengan kalimah kufur. Dan pula mulutnya menuturkan saksi bohong, ataupun dia tampil ke mahkamah menjadi saksi palsu. Dia tak tengok pun benda tu, dia tak tahu pun benda tu. Orang mai bagi kedai 10,000, hampir mahkamah, hang kata lagu ni. Tulis dah atas tu, baca, hang faham dah? Pi mahkamah, tok siapa kata apa hang cakap macam ni. Dia kata berapa bagi? 10. 10. Dia kata mana cukup, tambah sikit lagi. Kau ni kata okey lah, bagi 11. Tambah 1,000 ya. Bagi mai 25,000, aku pergi buat. Ambil 25,000, pergi mahkamah, pergi duk cerita, kata betul saya ada di sana, saya tengok, biji mata saya ni tengok dia buat benda ni. Padahal dia menjadi saksi palsu. Ini juga boleh menyebabkan dia terhumban ke neraka kerana al-fam, kerana mulut. Dan mulutnya yang minum arak, dan mulutnya mengumpat dan maki, dan mulutnya melaknat, mencabul, mencarut dan sebagainya, maka semua itu berdosa, dan dosa itu memasukkan dia ke neraka. Adapun faraj, maka ialah yang menyempurnakan zina, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Itu dia. Itu kan dalam hadis Abu Hurairah, dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal kutiba ala bani adam nasibuhu minaz zina mudrikun dhalika la mahalah. Nabi kata fal ainan zinahu man nazar wal uzunan zinahu mastima' wal lisan zinahul kalam wal yad zinahal batsh wal rijl zinahal khuta wal qalb yahwi wa yatamanna wa yusaddiqu zalikal farj wa yukazzibu atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata apa? Nabi kata dah ditulis dah ke atas setiap manusia ini bahagian daripada zina. Mudrikun zalika la mahalah. Nabi kata benda ni kadang-kadang tak boleh elak. Apa dia? Fal ainan zinahuman nazar. Biji mata Tuhan bagi kat kita dua. Mata itu dianggap berzina apabila tengok benda tak elok. Masjid mai duk download gambar blue daripada internet. Oh, pengotok sungguh. Jangan macam tu tuan-tuan. Jangan. Ni dah kita dah habis dah Rejab ni, nak main Syaban, Syaban nak main Ramadan. Ini 3 bulan ni jangan duk buat benda tak elok. Bulan lain pun tak boleh. Apatah lagi 3 bulan yang menghampiri Ramadan al-Mubarak ni, lebih lagi. Maka Nabi SAW kata ainani, yang kata 2 biji mata ni zinahuman nazar. Tengok benda tak elok, berzina kita ni. Zina mata dia panggil. Wal uzunani zinahumal istima'. Telinga, zina dia ialah mendengar. Dia dengar benda-benda yang boleh nak bawa kita kepada buat benda dosa. Wal lisan zinahul kalam. Nabi kata lidah ni zina dia bercakap. Bini ada dah duk main telefon dengan perempuan lain, duk bercakap lucuh-lucuh. Oh. Tuan-tuan tahu tak kita duk dalam masyarakat lah ni, masyarakat hancur lebok. Suami tidak setia kepada isteri, isteri curang dengan suami. Ramai duk ada hari ni. Pergi kerja, laki keluar, bini keluar. Tengah hari sekejap lagi, bini boleh pergi lunch dengan boyfriend dia. Kuala Lumpur banyak. Keluar satu kereta dengan suami, suami pergi drop bini dia dekat office, suami pergi kerja. Sekejap lagi lunch time, sekejap lagi masa makan tengah hari, sekejap lagi bini keluar dengan boyfriend. Makan dan sewa hotel 1 jam. Wal'iyazubillah. Masyarakat ni, masyarakat yang kita duduk hari ni sudah ada yang berkelakuan begitu.
Dia mula dengan apa? Ni, dengan hak Nabi duk habaq ni. Dalam hadis sahih Muslim ni, hak Nabi duk habaq ni. Manusia ni ada bahagian dia daripada nak pergi jadi zina betul ni. Macam mana? Start dengan biji mata. Umur kita ni dah tua-tua ni, tak mau dah benda-benda macam ni. Mata ni biar duk tengok Quran, hadis, baca kitab, buku yang berfaedah. Itu yang patut kita buat pada umur kita ni. Telinga, biarlah banyak dengar Quran. Dengar kuliah agama. Macam tu. Naik kereta, pap, dengar Sudais punya bacaan. Pap, dengar Mishari Al-Afashi punya bacaan. Pap, dengar Al-Ghamidi punya bacaan. Macam tu. Nabi kata, wal lisan zinahul kalam. Mulut cakap benda elok-elok. Dengan anak, dengan bini, dengan apa, cakap elok-elok. Tak mau dah ni cerita girlfriend ni, cerita bini umur dah 40 nak pergi ada boyfriend lain ni apa ni, semua tak mau dah. Itu bukan kerja orang umur kita. Dulu kita dah buat benda tu. Sudah. Enough is enough. Waliyat zinahal batsh. Nabi kata tangan zina dia meraba. Melarat. Ini dia kuaduk melarat. Tadi bercakap saja telefon, bila jumpa garpu berjalan. Warijlu zinahal khuta. Kaki zina dia apa? Melangkah ke tempat nak buat dosa. Wal qalb yahwi wa yatamanna. Apabila kita duk layan, mata duk tengok benda tak elok, telinga duk dengar benda tak elok, mulut duk bercakap benda tak elok, kaki kita langkah pergi ke tempat yang tak elok, hati sudah pasang angan-angan. Nabi kata, hati sudah pasang angan-angan. Wa yusaddiqu zalikal farj. Ketika itu kemaluan mengiyakan perkara itu, maka berlakulah zina betul. Tuan-tuan, Nabi SAW habaq cukup cantik dekat kita benda ni. Maka kata dalam kitab tu, diseksa laki-laki kerana farajnya, yakni kerana zakarnya yang berzina. Dan diseksa perempuan kerana perempuan itu farajnya berzina. Dan pada masa kita ini, kata penulis kitab ni, dan pada masa kita ini, yakni di dalam abad yang ke-14 Hijriah ini, terang dan nyata tersiar zina itu segenap ceruk negeri, dusun dan benua yang besar. Ni dia tulis kitab ni 60 tahun dulu. 60 tahun dulu dia kata sudah menggejala benda ni. Lah ni lagi teruk. Lah ni lagi teruk. Kajian buat di sebelah Kuala Lumpur, Selangor apa semua ni, satu badan bebas buat kajian. Dia ambil responden budak-budak perempuan umur sekolah menengah. Daripada bilangan responden yang dia ambil, pi soal tanya ni, siapa yang pernah buat seks sebelum nikah, 90% pernah buat. Tu nak abang kata teruk dia sampai macam tu. Sekolah kampung, tuan-tuan, sekolah kampung ni, cikgu disiplin hari ni sampai kena tambah lagi satu lagi pemeriksaan kepada pelajar perempuan ni, cek tengkok. Dan cek ni tak boleh buat every Monday, tidak boleh buat pada tiap-tiap hari Isnin masa perhimpunan pagi, pasal mereka tahu dah cek ni kena buat at random, tak tahu bila. Dalam seminggu ni bila nak buat tak tahu. Panggil budak perempuan semua line up, suruh beratok ni, cikgu perempuan cek, panggil mai angkat tudung. Semua pakai tudung, angkat merah tani, bekas gigi sitora pun ada lagi. Allahu Akbar, tuan-tuan. Takut tuan kita dengar cerita ni di net seram sejuk. Pasal apa? Pasal kita ada anak dalam masyarakat. Pasal satu hari esok kita ada cucu dalam masyarakat. Kita nak pergi ke mana? Kita duduk dalam masyarakat ni. Mau tak mau, kita kena berhempas pulas bagi masyarakat jadi elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Dan dia kata hanya Makkah dan Madinah sahaja yang terpelihara, yakni yang dipelihara Allah Subhanahu wa taala daripada adanya tempat sundal ini. Penulis kitab ni tulis. Lah dia tinggal Mekah Madinah saja yang Allah protect, tak jadi benda ni. Maka betapalah tidak banyak masuk manusia ke dalam neraka dengan kerana faraj itu, manakala telah tersiar zina itu segala alam. Dia kata, kalau sampai macam ni punya teruk keadaan hari ni, macam manalah apa hak Nabi kata tu tak jadi kebenaran. Barang kiranya dipelihara Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-hambanya yang saleh ini. Amin. Penulis kitab ni kata. Nah, wallahu a'lam. Kita berhenti tuan-tuan. Lepas ni dia akan masuk elok perangai itu disukai Nabi akan orang yang bersifat dengannya. Nabi sayang kalau sekiranya kita, keluarga kita, anak beranak kita boleh jadi orang beragama. Nabi sayang kat kita. Pasal apa? Menjelang akhir zaman cabarannya lebih kuat lagi. Tuan-tuan, cerita dia apa? Doa mau banyak. Tu aja. Kita jaga takat kemampuan kita jaga. Tapi selebihnya la haula wala quwwata illa billah. Kita tak ada daya upaya melainkan benda ni mai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا تقبل منا دعاءنا وقراءتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.